Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai pada muka surat 83. Ya, yang mana pada muka surat 82 silap. 82. 83. Mana kita sampai di sini Imam Al-Ghazali masih membahaskan tentang aqabah awarid. Ya, aqabah awarid itu aqabah yang memberitahu tentang perintang, penghalang-penghalang yang menghalang kita daripada memberi tumpuan kepada ibadat. Yang mana perintang itu ada 4. Yang telah kita bicarakan 2. Yang pertama, perintang yang pertama iaitu masalah rezeki, kerisauan tentang rezeki. Siang malam risau, apa nak jadi kalau aku belajar agama lama-lama macam ni, besok nak jadi apa? Anak aku hafiz, besok macam mana pula? Risau tentang rezeki. Ya? Risau rezeki kita macam mana? Kalau asyik nak ibadat, ya, macam mana pula rezeki? Telah dijawab oleh Imam Ghazali. Jawapannya ialah dengan tawakal. Datang pula masalah yang kedua, perintang yang kedua, iaitu khatar, akhtar, lintasan-lintasan hati, bisikan-bisikan hati yang selalu berbisik dalam hati, menyatakan tentang kerisauan-kerisauan. Apa nak jadi kalau kita buat macam ni? Apa nak jadi kalau kita terus ibadat macam ni? Maka jawapan dia, Imam Ghazali bagi tahu, ialah dengan tafwid, berserah pada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Kemudian pada malam ni kita masuk awarid yang ketiga, al-aridus tsalits. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi barakatuh. Al-aridus tsalits al-qada'u wa wurudu anwa'ihi. Bermula yang melintangkan, yang menghalang. Menghalang daripada apa ni? Melintang kita daripada tumpu ibadat, to make you not focus on ibadah. What is it? Ya, iaitu yang ketiganya ialah qada Allah Ta'ala. Qada Allah, ketentuan-ketentuan sejak azali, ya, divine intervention, segala takdir-takdir yang sudah ditentukan sejak azali, hilwihi wal murrihi, manisnya dan pahitnya, yang tak kita duga berlaku. Dan datang baginya, dan datang bukan bagi tu, bagainya, jenis-jenisnya. Jadi qada Allah Ta'ala ni dia ada jenis-jenis, bukan semacam, bukan semacam. Ada 4 macam, 4 macam takdir ni, ya, yang telah kita bicarakan pengajian lepas. Ada 4 bentuk takdir. Yang pertama, ditakdirkan kita itu berbuat taat. Taat ni, rajin sembahyang, rajin ibadat. Kadang-kadang ditakdirkan kita ni buat maksiat pula dah, banyak melanggar hukum, berlaku pelanggaran hukum, takdir Allah tu. Yang ketiga, ditakdirkan kita itu
nikmat, banyak nikmat Allah bagi, mencurah-curah. Tiba-tiba datang pula bala. Jadi 4 macam bentuk takdir. Lepas tu dalam hadis Al-Jibril itu disebut khairihi wa syarrihi, beriman dengan qada Allah, yang baiknya dan yang jahatnya sudah ditentukan semenjak azali. Kita orang beriman, kita beriman dengan 6 rukun iman. Rukun iman yang kedam, semua orang mukmin wajib percaya dan yakin apa yang berlaku, yang telah berlaku, akan berlaku, yang telah, yang sedang, yang akan berlaku, semuanya sudah ditentukan semenjak azali. That's how we believe. Kita yakin semua tu dah siap. Jalan cerita hidup kita ni dah disediakan. Habis itu kita nak buat apa kalau semua dah sedia? Di sinilah pelajaran ilmu tasawuf mengajar kita macam mana kita nak sambut 4 macam takdir itu. What have we got to do when these 4 takdir happen to you? Apa nak buat? Bila taat berlaku, nak buat macam mana? Bila maksiat berlaku, macam mana nak sambut? Bila nikmat diberi, apa tindak balas kita? Bila balak berlaku, how do we respond? Ini pengajian tasawuf. Tasawuf ni bukan mengubah takdir. Doesn't mean kalau kita dah belajar tasawuf ni, takdir kita berubah, bukan. Takdir berlaku. Nak jawab macam mana? How to accept takdir itu? 4 takdir ni macam mana nak berdepan? Tapi kita beriman, berlaku 4 macam perkara itu sudah ditentukan sejak azali. Dan sungguhnya yang memadai dia, dan sesungguhnya yang memadalah ia takdir ni. Takdir Allah ni macam mana kita nak berdepan dengan dia? How can we accept? Apa tanda kita ni menerima qada Allah ni? Iaitu di dalam redha dengan dia. 4 takdir itu kita kena redha, terima tanpa bantah, accept without complaining, no complaint. Apa tu redha? Terima tanpa bantah. Terima tanpa bantah. Apa ada redha? Radiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka dan mereka pun redha pada Allah. Apa yang mereka redha pada Allah? Terima tanpa bantah. To accept without complaining. Dalam satu takrif yang lain, redha tu makna apa? Khurujul karahah, keluar perasaan benci, tak suka, tak seronok, anil qalbi, daripada hati ini. Keluar rasa benci daripada hati terhadap apa yang berlaku. Hatta la yabqa, sehingga tak ada yang tinggal dalam hati itu illa farahun wa sururun. Illa farahun wa sururun, kecuali seronok dengan gembira, sebab dah faham takdir Allah. Itu makna redha. So until then, selagi kita tak faham takdir Allah ni, kita takkan boleh redha. Sebab itu this subject very important. How to understand the work of Allah. Urusan Allah ni macam mana? Maka dia kata sini, dan sungguhnya memadalah dia qada itu, redha dengan dia, duduk dalam redha dengan 4 macam takdir tadi. Maka lazimkan olehmu bahawasanya engkau redha dengan qada Allah Azza wa Jalla, dan yang demikian itu kerana 2 perkara. Kenapa kita kena accept, terima takdir Allah? Kalau Allah jadikan kita cacat, terima. Kalau Allah jadikan kita tak sempurna, terima. Kalau Allah jadikan kita kaya, terima. Kalau Allah jadikan kita miskin, terima. Kalau Allah jadikan kita jahil, terima. Tapi terima tu bukan jangan belajar pula. Belajar kena belajar lah.
Terima keadaan kita tu. Nak terima takdir Allah tu, kena ada ilmu. Maka dia kata sini, why do we have to accept the takdir of Allah? Dua sebab. Yang pertama, bahawa dapat engkau selesaikan apa ni? Selesaikan hati. Artinya kosong hati kita tu. Bagi ibadat. Kerana bahawasanya apabila tiada engkau redha dengan qada'mu, takdirmu, maka adalah engkau di dalam duka cita, lagi masyghul, sibuk hatimu selama-lamanya. Kalau kita tak redha dengan apa yang Allah letak kita sekarang ni, kita sibuk hati kita ni memikirkan, kenapa macam ni ya? Kenapa nasib aku macam ni? Aku bukan tak boleh belajar tau. Ini mak aku punya pasal lah ni, tak hantar aku sekolah agama. Kalau tidak sekarang ni aku dah jadi hafiz. Ini salah dia lah ni. Ini dia punya pasal lah ni. Siang malam stres, tak boleh nak ibadat. Masyghul hati selama-lamanya dengan bahawasanya berkata-katalah hati itu perkataan yang tiada memberi faedah. Bahkan, tetapi itu mana bahkan memberi mudarat pula. Dan iaitu bahawa engkau berkata, kerana apa? Why? Kenapa? Kenapa aku yang kena? Kenapa aku yang dibuang kerja? Kenapa tak dia? Kenapa aku? Patutnya dia yang sebulan tak boleh makan. Fikir, kenapa aku? Kenapa dia tak puas hati dengan aku? Stres. Tambah rokok ni. Habis kotak-kotak. Jom, minum kopi jom. Stres. Bukan malam ni dia masjid. Nanti dua. Tak boleh nak tumpu. Kenapa? Kerana apa ada baginya? Atau kerana apa ini? Di mana? Tiada ada baginya. Kenapa aku tak dapat? Aku yang layak. Kenapa dia pula jadi menteri? Aku dah habis umur fikir pasal tu. Penaria dah habis dah. Pening. Maka apabila membimbangkan hati dengan suatu daripada ini, duka cita, maka betapa dapat engkau selesaikan hatimu bagi ibadat. How can you worship Allah when your heart is full of this? Penuh dengan kesibukan. Nak tumpu macam mana? Duk fikir takdir Tuhan, tak puas hati dengan takdir Allah. Siang malam duk fikir. Tapi kalau kita ada yakin dengan takdir Allah, redha, tak apalah. Dah takdir aku ini, terima je lah. Tak apalah. Walaupun aku susah, aku redha lah dengan takdir Allah. Selesai. Itu kata kitab hikam, arih nafsaka anil lawi wal ali. Rehatkanlah dirimu daripada berkata, kalaulah aku tahu. Kalau aku tahu daripada awal. Rehat dah, takdir tu. Dah takdir. Ini semua buka buku rekod tahun 2021. Okey lagi. Tahun 1990. Inilah dia dah buat masalah ni. Ni dah sebab aku jadi bankrupt ni. 30 tahun yang dulu. Tak lupa. Apa nak jadi? Lepas tu dia kata apa? Macam mana nak selesaikan hati bagi ibadat? Kerana tiada bagimu itu melainkan hati yang satu. You only have one heart. Kita ada satu hati. Kalau hati itu sibuk memikirkan A, macam mana nak fikir B? Kalau hati dah sibuk fikir B, nak fikir A macam mana? Nak fikir Allah macam mana? Duduk lepas Assalamualaikum. Nak cepat. Ni nak selesai pun. Tak khusyuk. Itu punca hati tak khusyuk tu. Hati kita satu. Nak fikir yang the past, the future, and now. Rasanya telah engkau penuh daripada duka cita
dengan barang yang ada dan barang yang lagi akan ada daripada pekerjaan dunia, maka di mana tempat tinggal padanya bagi zikir, yakni mengingatkan ibadah dan menyebutkan akhirat. Duk sibuk fikir about the past, benda yang dah lalu. Sibuk fikir akan datang apa nak jadi. Sekarang waktu ibadat ni apa? Ya? Hilang hilang pedoman. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan telah benar Syaqiqul Balkhi rahimahullahu taala, dan telah benarlah apa yang telah disebut oleh Syaqiqul Balkhi rahimahullahu taala. Siapa dia Syaqiqul Balkhi ni? Tengok sikit. Syaqiq ni ialah Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi. Waqad taqaddamat tarjamatuhu. Dah cerita sebelum ni dah. Dia tak cerita lagi dah. Ya, satu orang ahli sufi zaman dulu. Apa dia kata? Dia kata bahawasanya menyesal akan perkara yang telah lalu itu dan mentadbirkan perkara yang lagi akan datang, senyap telah menghilangkan dengan berkat saat kamu ini. Kata Syaqiq Al-Balkhi, satu orang yang duduk sibuk memikirkan apa yang telah berlaku, lepas tu fikir pula ke depan apa nak jadi, hilang berkat saat ini. Barakah yang patut dia dapat sekarang ni hilang. Sebab dia duduk sibuk fikir yang lepas, duduk sibuk fikir ke depan. The barakah of the time now tak ada. Hilang, kata Syekh Balkhi. Sebab dia terlalu memikirkan perkara yang telah lalu dan perkara yang akan berlaku. Masya-Allah. Zahabat bi barakati sa'atika hadhihi anta fiha. Hilang barakah masa yang anda duduk dalam ni sekarang ni. Lepas tu dia kata apa? Keduanya, kebinasaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita kena redha dengan takdir itu? Kebinasaan, khatar, yakni lintasan hati, barang yang jatuh, khatar, bahaya, barang yang jatuh, barang yang berlaku di dalam murka marah Allah Ta'ala dan kemurkaannya. Macam mana tu? Diceritakan. Jadi kita ni, bila kita ni banyak berbimbang tentang takdir Allah, seolah-olah kita ni tak puas hati dengan Allah. Bila kita tak puas hati dengan Allah, Allah pun murka dengan kita. Sebab kita tak boleh terima apa yang sudah divinely, yang sudah ditakdir sejak azali, tak boleh nak terima. Mengundang kemurkaan Allah. Ya. Dan sebenarnya diceritakan di dalam akhbar bahawasanya satu nabi daripada nabi-nabi, tak sebut nama nabi ni, mengadu akan barang yang mencapai akan dirinya daripada kebenciannya kepada Allah Ta'ala. Dia mengadu ke Allah, ya Allah, kaum aku buat aku macam ni, ya Allah, kaum aku buat aku macam ni, ya Allah, tak habis-habis diorang ni buat aku macam ni, mengadu kat Tuhan. Benda yang terkena kat diri dia tu, benda-benda yang tak disukai. Apa dia? Wahwal ju', dia lapar, dia fakir, lepas tu dia kena kutu selama 10 tahun, seperti mana tercatat dalam kitab Ihya. Allah takdir dia kutu banyak, qamlu, tak boleh nak lepas. Miskin, fakir pula. Lepas tu apa jadi? Bila dia mengadu sangat, dia komplain ke Allah Ta'ala, Nabi ni, maka mewahyukan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limadha anta tashku, kerana apa engkau mengadu-ngadu dan tiada aku? Kenapa engkau ni asyik mengadu je dia?
Walastu bi ahli dhammin. Dan tiadalah aku ini, kata Allah, dengan ahli mencerca, cercaan. Wah, kau ni duk mengadu-mengadu ni, aku ni apa? Aku ni jahat ke? Seolah-olah Allah kata, aku ni jahat sangat ke? Kau ni macam nak mencerca aku pula ni. Seolah kau ni tak puas hati dengan aku. Dan jangan engkau mengadu ini. Janganlah engkau mengadu, makna komplain lah. Bahasa Melayu kita ni komplain. Duk komplain takdir hidup engkau ni. Sekali-kali, jangan komplain lagi. Kelakuan engkau di dalam ilmul ghaib, apa yang berlaku engkau ni dalam tercatat dalam ilmul ghaib. Maka kerana apa engkau marah? Semua ni dah tercatat. Apa yang berlaku kat engkau ni? Kenapa engkau marah akan qadakku atasmu? Adakah engkau berkendak bahawa aku ubahkan dunia ni kerana engkau? Hal turidu an ughayyiru dunya li ajlika. Marah Allah Ta'ala. Hei Nabi, adakah kau berkendak aku ubah dunia ni ikut kendak engkau? Atau aku tukar lauh mahfuz dengan sebab engkau? Maka hukum olehmu barang yang engkau kendak, tiada aku kendak. Kau nak macam tu ke? Kau nak hukum benda, kau nak takdirkan semua ni berlaku ikut cara engkau. Yang kau nak senang, kau tak nak susah. Kau nak sihat, kau tak nak sakit. Kau nak gembira, kau tak nak susah hati. Kau nak semua sayang kau, tak ada orang benci kau. Kau nak orang semua angkat kau, tak ada yang fitnah kau. Adakah itu yang kau nak? Kerana dan ada barang yang engkau kasih, tiada barang yang aku kasih. Adakah itu yang kau mau? You want everything that you love, not what I love. Is that what you want? Allah tanya dia balik. Maka demi ketinggianku, Allah bersumpah. Allah bersumpah, demi ketinggianku aku bersumpah, jikalau bergerak-gerak, makna bergerak-gerak, terlintas sikit saja di dalam dada engkau sekali lagi yang lain, nescaya aku tanggalkan di kau kain nubuwah, aku tanggalkan engkau pangkat kenabian ni. Sekali lagi, one more time you complain in your heart, tak keluar pun dalam hati kau ni, tak puas hati ni, aku cabut kain kenabian itu, pangkat kenabian itu aku cabut. Dan nescaya aku datangkan di kau ke neraka, dan tiada aku hiraukan kau. Allah. A story of a prophet in the past, mengadu pada Allah tentang takdir yang berlaku pada dirinya. Jadi pangkat Nabi ni dah tinggi, tak puas hati dengan apa Allah bagi dia. Marah Allah Ta'ala. Sekali lagi terlintas dalam hatimu walaupun sedikit, ku cabut pangkat kenabianmu. Kau tak layak ya Nabi. Tak layak ya Nabi. Ku cabut, ku ambil kau, masukkan neraka. Allah yang muafakat dengan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, man lam yarda bi qada'i, siapa saja yang tidak redha dengan qada'ku, walam yasbir bi bala'i, dia tidak boleh sabar dengan balaku, fatlub rabban siwaya, carilah Tuhan yang lain daripada aku. Allah, kadang ni qada' Tuhan, apa yang Tuhan buat ni sudah dirancang. Yang baik, yang tak baik, itu ada hikmah semua itu. Long story, our life has been designed. Umur sekian, ini berlaku. Umur sekian, ini berlaku. Semua itu ada hikmah. Untuk menjadikan kita ni hamba Allah sebelum kita balik bertemu Allah. Tapi kadang kita tak ada ilmu, kita tak faham isyarat daripada Allah, kita komplain lah. Kenapa Allah 20 tahun tiba tangan aku patah pula ni? Tengok, oh, kau komplain ya. Lepas 10 tahun, kau patah satu lagi pula. Dah 2 patah pula dah. Komplain, ni apa 2 patah ni? Patah kaki satu lagi. Tak faham-faham. Aku yang mentakdirkan ini. Aku nak tengok sejauh mana engkau redha dengan takdirku. Tengok apa yang berlaku pada Nabi Ayub AS. Dites Allah Ta'ala. 18 tahun sakit, tak boleh bangun. Tak boleh bangun.
Isteri dia kata apa? Bang doa lah. Doa abang kan makbul. Berapa tahun aku sakit? 18 tahun. Sihat? 40. Malu aku nak minta pada Allah. Malu aku. Malu. Sakitku tu tak banyak. Banyak nikmat lagi. Begitu Allah mendengar, seolah-olah tersenyum Allah. Lulus. Dah lulus, ditakdirkanlah malaikat bawa Nabi Ayub kepada air telaga, mandi, terus baik demam. Baik sakit. Ujian dia. Sekejap. Bukan selama-lamanya. Lepas tu dia kata apa lagi? Kataku, kata Imam Ghazali, maka dengar oleh orang yang berakal akan ini perintah yang amat besar dan janjian yang sangat huru-hara serta para nabinya dan asfiya orang-orang pilihannya. Kata Imam Ghazali, kalau macam inilah amaran Allah bagi kepada nabi dan orang-orang pilihan, sekali lagi hatimu komplain tentang apa yang ku takdirkan, ku cabut pangkat kenabianmu. Kalau begitulah amaran Allah kepada orang yang dia kasih, ya, pilihannya, maka betapakah serta orang yang lain daripada mereka itu. Macam mana dengan kita ni? Kita yang Allah tak kasih sangat ni, kita yang teruk ni, yang perangai macam-macam ni. Ini kekasih Allah. Kekasih Allah. Betapa Allah murka dengan sebab tidak redha dengan takdirnya. Apa lagi kita yang banyak melanggar hukum. Cuba fikirkan. Kemudian kata dia, maka dengar barang yang di dalam firman-Nya. Firman Allah tadi tu, cerita tadi. Jikalau bergerak ini di dalam dada engkau, if only one time cross your heart, sekali lagi yang lain, sekali yang lain, maka ini pada khabaran nafas, pada khabaran nafsu, khabaran diri. Khabaran diri ini mana berlaku pada pengkhabaran hati. Khabaran nafsu tu mana terlintas dalam hati tu, bukan kat mulut, bukan komplain kat mulut pun, dalam hati je. Kenapa Allah buat aku macam ni? Dalam tu, dalam hati tu. Dan pergi datang pada hati, sudah diberi amaran oleh Allah. Dalam hati, belum keluar kat mulut. Maka betapa dengan orang yang menjerit-jerit dan minta tolong, berteriak-teriak dan mengadu-ngadu dan menyeru dengan wail, celakanya nasib aku ni, celakanya itu ini, dan mengangkatkan suaranya daripada hukum Tuhannya, ini hukum takdir Tuhannya, di atas perhimpunan orang banyak. Kata Tuan Syekh Imam Ghazali, kalau yang berlaku dalam cerita itu tadi sesuatu yang terlintas dalam hati, ya, kalau dalam kitab Arab ni yatalajjaj ni mana yang tergoncang dalam hati dia, sudah diberi amaran oleh Allah. Apa kata kita orang yang menjerit-jerit, orang yang minum marah, orang yang marah-marah, dia dah tak puas hati dengan tadi, dia marah orang pula, satu office semua kena, padahal dia tak puas hati masalah lain, kita pula kena marah. Dia tersepak batu pun kena marah. Apa batu ni? Kau batu pun kena marah. Semut kena marah. Apa agaknya balasan Allah? Kalau terlintas dalam hati pun tadi Allah dah murka, apa lagi orang yang menjerit-jerit, orang yang menangis-nangis, orang yang menepuk-nepuk muka, orang yang memaki-maki hamun. Apakah Allah redha atau Allah sangat murka kepadanya? Fikirkanlah kita ini. Kata dia, dan mengambil pula akan bertolongan dan taulan, cari pula kawan-kawan, lawan pula takdir tu. Dan ini bagi benci yang sekali benci, sekali komplain. Maka betapa bagi orang yang iaitu di dalam kebencian atas Allah Ta'ala sekalian umurnya. How about the people who complain every time, every day in the life? Apa agaknya Allah Ta'ala nak buat orang stres panjang, tak puas hati dengan takdir Allah.
Bila jumpa dia, itulah mak kau tu lah. Mak kau lah tu. La ilaha illallah mak. Dah 10 tahun dah mak, dah meninggal dah. Tak, bapak engkau lah tu. Dia lah mak jadi ni. Mak, ayah dah meninggal dah 40 tahun mak. Ya ke? Macam semalam je. Dia punya pasal lah tu. Ya ilaha. Bayangkan kita jadi orang macam tu. Seumur hidup kita komplain. Agak-agak jumpa Tuhan jadi apa aja. Belum sempat malaikat sebat bawa masuk neraka. Tak payah tanya lah. Dia tak puas hati dengan aku. Macam ni punya manusia, kau sebat je malaikat. Tak guna bagi hidup ni. Sebab dia asyik komplain, tak puas hati. Dan ini kata bagaimana orang yang membenci apa yang ditakdir Allah sekalian umurnya. Dan bagi orang yang ngadu tu komplain, mengadu kepadanya Allah, maka betapa pula bagi orang yang mengadu kepada yang lain daripada Allah. Nabi tadi dihukum mengadu kepada Allah. Dihukum oleh Allah macam tu. Macam mana pula kita ni yang tak mengadu pada Allah, mengadu kat best friend. Kat best friend, jom kita minum kopi. Aku tak puas hati dengan dia tu. Aku tak puas hati tu lah. Aku sejam, 2 jam. Member, okey lah makan nasi free kan. Aku belanja kau. Aku nak cerita ni. Besok jumpa lagi, cerita lagi. Tak habis-habis. Tak puas hati, komplain. La ilaha illallah. Buat conference pula. Panggil ramai. Masuk pula dalam YouTube kan sekarang macam tu kan. Tak puas hati sikit YouTube. Tak puas hati sikit. Viral. Saya tak puas hati dengan dia, cerita. Ya, bergaduh jiran sebelah rumah je. Dah masuk TikTok dah. Apa nak jadi kita ni? Apa nak jadi? Apa lagi kata kita fitnah orang pula, nak minta maaf macam mana? Kita dah berkodi-kodi, kita dah kutuk dia, kita dah fitnah dia, kita cakap yang bukan-bukan. Nak minta halal macam mana? Na'udzubillah min zalik. Lepas tu dia kata apa lagi kita ni? Dia kata dan bagi orang yang mengadu kepadanya, ini cerita orang mengadu kepada Allah. Nabi tadi mengadu kepada Allah, komplain pada Allah, Allah dah murka. Maka betapa bagi orang yang mengadu kepada orang lain selain daripada Allah. Kita ni. Ya, Tuhan tanya, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sedang memerhatikan apa yang kamu sedang buat. Apa yang kamu buat? Apa ucapanmu? What you say, what you complain. Allah dengar. Kemudian dia kata apa? Kami berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kami sendiri dan kejahatan amal kami. A'udzubika minni, aku berlindung dengan engkau dengan diriku sendiri. Ini salah satu doa Nabi. Rasulullah sendiri membaca doa itu. Aku berlindung dengan engkau ya Allah daripada kejahatan diriku sendiri. Min syarri nafsi. Diri kita ni tak percaya ni, kita ni. Ni curiga. Dan jahat amal kami, dan kami mohonkan dia bahawa dimaafkan daripada kami, dia Allah, dan mengampunkan bagi kami kejahatan adab dan dibaikkan kami dengan elok telekan. Itu sebab dalam hadis Jibril tu, agama ni 3 bahagian: Islam, iman, ihsan. Ihsan tu apa dia? Kau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau belum engkau sampai tahap itu, engkau sembah Allah, engkau yakinlah bahawasanya dia sentiasa melihatmu. Masa kita duk komplain, kita yakin Allah tengah tengok kita. Berani? Ada berani? Macam kita duduk dalam satu bilik CCTV penuh, depan, belakang, kiri, kanan, boleh tangkap suara kita. Berani nak komplain? Kita komplain bos kita, pergilah tu bos tak guna lah ni. Bos tu kat CCTV tengok, komplain besok kena panggil. Apa kau cerita semalam? Kau kutuk aku Itu kita dengan bos. Allah Ta'ala punya CCTV lagi hebat. Tak pakai CCTV, sifat basar, sifat sama Allah. Kita duk komplain takdir Allah ni, sembang pula dengan orang lain. Allah duk dengar. Kita pasal takdir aku ni,
tak guna bila dulu ni. Nanti kau dulu. Kau tak redha tak dia aku ya? Nanti. Siap, tunggu kau. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata, maka kami mohon ampun, dibaikkan kami dengan elok telekkan. Maka bahawasanya Allah itu Arhamur Rahimin, yang pengasih daripada segala yang pengasih. Maka jika ditanya orang, apa makna redha dengan qada? Dan apakah hakikatnya redha yang demikian itu? Dan apakah hukumnya redha itu? Timbul soalan. Okeylah, sekarang kita dah faham, kita kena redha dengan takdir. Redha tu apa? Redha dengan qada ni macam mana? Hakikat redha tu apa dia? Hukum redha ni apa? Sunat ke, wajib ke apa? Maka ketahui olehmu bahawasanya para ulama rahimahullahu ta'ala berkata mereka itu, makna redha itu tarkul karahah, meninggalkan benci. Meninggalkan benci, tak suka, tak nak. Dan makna benci itu ialah menyebutkan yang lain daripada barang yang dihukum Allah Ta'ala dengan bahawasanya yang lain itu terlebih utama dengan dia. Itu makna benci. Maksud dia gini, bahasa dia susah kita nak faham tu. Maksud benci itu menyebutkan yang lain. Maksudnya sebut sesuatu yang lain daripada barang, daripada sesuatu yang dihukum, yakni yang ditakdirkan Allah, dengan bahawasanya sesuatu yang lain itu lebih baik daripada apa yang Allah takdirkan. Allah takdirkan dia sakit seminggu, dia nak pergi naik haji ni, tiba Allah takdir dia sakit. Kenapa Allah takdir aku sakit dah? Patut Allah dah tahu aku dah nak pergi haji ni, takdirkan aku sihat, dia bagi aku sakit pula. Itu makna benci tu. Dia tak suka dengan keadaan dia sekarang. Kenapa Allah buat aku sekarang macam ni? Why? Aku dia patut duduk di rumah. Kenapa aku dihantar ke madrasah? Makan susah, minum susah. Patut aku duduk di rumah, senang. Kenapa Tuhan buat aku macam ni? Dia tak cakap macam itulah, tapi itulah maksud dia. Rupa aku ada, badan aku bagus, patut aku jadi bintang filem, jadi Pak Imam lah. Apa Tuhan buat aku macam ni? Orang smart tak puas hati, jadi dia nak yang lain tu lebih daripada apa yang dia ada sekarang ni. Itu makna benci. Benci dengan takdir Allah, tak suka dengan apa yang Allah takdir dia sekarang ni. Dia nak yang dia nak tu, bukan yang dia sekarang ni. Dia tak nampak yang dia ada ni lebih pada orang. Dia tengok kaki dia, kaki aku ni kenapa kecil Kalau kaki aku besar macam ni tu kan sedap. Dia tak tengok orang tak ada kaki. Dia tak tengok nikmat kaki dia ada dua ni. La ilaha illallah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan maka jika engkau kata habis. Maka ketahui olehmu dan terlebih baik baginya pada barang yang tiada diyakin akan binasanya, dan tiada dibaikkan ini syarat padanya. Kenapa tak dibaikkan? Kenapa tak dijadikan ini sebagai syarat padanya? Maka ketahui olehmu yang demikian itu. Maka jika engkau kata tiadakah kejahatan dan maksiat juga termasuk qada Allah, dia tanya pula, bukan kejahat maksiat ni pun tak di Allah? Ya, berlaku dengan qadarnya. Maka betapa kita nak redha, betapa redha hamba akan kejahatan ataupun maksiat dan wajib yang demikian itu. Timbul soalan, okeylah, redha dengan taat, faham. Redha dengan balak, boleh terima lagi. Redha dengan nikmat, terima lagi. Redha dengan maksiat, timbul masalah. Saya buat maksiat, saya kena redha dengan maksiat saya tak faham. Timbul soalan di sini. Apa maksud redha dengan maksiat tu pula? Kerana maksiat tu qada Allah, kena redha. Macam mana tu? Maka ketahui olehmu bahawasanya redha sungguhnya lazim dari sudut qada, dan qada bagi kejahatan tiada dengan jahat itu.
Baik-baik tu. Kita redha kejahatan itu berlaku dari sudut kejahatan itu tidak mungkin berlaku kalau tak ditakdirkan sejak azali. Itu kena redha. Tapi kita tidak boleh redha dengan jahat itu. Maksiat tu tak boleh redha. Redha bil maksiat, maksiat. Redha bil kufri, kufrun. Maknanya pada maksiat ni dia ada dua belah. Satu sudut dia dilarang oleh Allah, hukum syarak. Tak boleh redha. Ni larangan Allah. Aku kena menyesal. Aku kena bermujahadah, taubat. Sebab ini larangan Allah. Satu sudut lagi, boleh tak benda ni berlaku kalau Allah tak takdir? Tak boleh. Dia berlaku dengan takdir. Cuma dia berdosa sebab kita pilih. Berlaku dengan takdir. Bila berlaku dengan takdir, walaupun di luarnya bentuk maksiat, kerana Allah yang takdir, tentu ada hikmah. Dia macam tu. Bila ada hikmah, aku kena redha. Redha macam mana? Redha ini sudah ditakdir Allah. Redha dengan keadilan Allah. Kerana setiap kali salah akan dihukum. Bila kita buat maksiat, kita kena hukum. Kita kena redha dengan hukum tu. Hukum itu. Hukum yang Allah akan menghukum kita itu. Masukkan neraka. Redha dan Allah akan memberi dosa pada kita. Cara nak redha tu macam mana? Kita tak komplain. Dari sudut ini takdir Allah, tapi dalam masa yang sama kita kena mujahadah lawan nafsu. Kita kena taubat, kerana perintah suruh taubat ni. Tapi dari sudut itu takdir, ada hikmah. Hikmat ketuhanan. Apa hikmat ketuhanan kita membuat maksiat? Dengan adanya perbuatan maksiat itu berlaku, sedarlah diri kita ni bukan wali Allah. Sedarlah diri kita ni sebenarnya belum ada makam apa pun di sisi Allah. Datanglah penyesalan, datanglah sifat kehambaan. Sebab tu dalam kitab Hikam sebut, berapa banyak maksiat dan dosa itu menjadi ketaatan, dan berapa banyak ibadah dan ketaatan itu menjadi kemurkaan. Macam mana tu? Buat taat tapi Allah murka. Buat maksiat tapi Allah kasih. Sebab dalam perbuatan maksiat terbit sifat kehambaan. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, kalau aku mati macam ni, macam manalah nak jadi? Menangis-nangis minta pada Allah. Sifat kehambaan. Dalam maksiat ada sifat kehambaan. Dalam taat dan ibadah ada sifat ketakburan. Takabur. Bila dia buat baik, dia taat, lama-lama dia perasan, agak-agak Tuhan nak masuk aku ni syurga nombor berapa? Dia macam punya amal paling kurang sebelah Nabi ni. Dia rasa dia baik pada orang pula dah. Dah diremeh ke orang ni pula dah. Dalam taat ada takabur pula dah. Na'udzubillah hati. Kalau tak ada ilmu, kalau tak faham selok-belok agama ni, tak mengaji, tak sedar. Kita dah berkhidmat dengan agama, dengan Tuan Syekh, dengan para habaib, takabur pula dah. Aku khidmat tau, kau dah pandang orang dekih pula dah. Dah takabur pula dah. Kita yang jauh tadi, kalau dah dapat cium tangan Habib itu, berkat rasanya. Tapi apakan daya, aku ni pendosa yang banyak. Dah dapat tawaduk pula dah, dipandang oleh malaikat dan Allah. Diampun pula dosa kita ni. Kita yang kat sebelah Habib ni pula berdosa pula dah. Kacau. Kalau tak mengaji tasawuf tak nampak ni. Disangka yang sebelah Habib tu pula yang mulia, yang jauh tu pula yang hina. Sedang di pandangan Allah, yang jauh tu pula dimuliakan Allah. Hancur perasaan dia tu. Teringin dia nak bersama dengan para awliya ilah. Berdoa daripada Allah, terasa dirinya kecil, diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan malaikat. Yang sebelah ni, dia pula lebih pada Habib ni. Aku pun Habib juga tau, tengok ni, dah seringat dah ni. Sebelah ni. Dia pula lebih pula. Dah. Taat dah menjadi takabur pula dah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita tengok balik, cek amal kita itu, tak selamat. Atau dia kata sini, dalam maksiat itu takdir Allah. Bila takdir ada hikmah. Tapi tak boleh pula kita ni kenapa buat maksiat ni? Ustaz jangan tegur saya, Ustaz. Saya buat maksiat ni dengan takdir Allah. Hikmat ada, Ustaz jangan kacau
Kalau dia buat macam tu macam mana? Lempang dia sekali. Ni apa ustaz lempang-lempang ni? Ini takdir Allah. Jangan bicara. Kau terima aja. Nak main macam tu pula. Tak boleh. Tak boleh lah macam tu. Itu sudut ketuhanan. Sudut redha dalam hati. Adapun sudut luaran syariat. Maksiat tawan. Maksiat taubat. Kena faham cara nak terima tu. Dia kata sini. Ketahuilah olehmu bahawasanya redha sungguhnya lazim dengan sebab qada, dan qada bagi kejahatan bukan dengan jahat itu. Redha dengan qada jahat itu, bukan jahat itu, bukan maksiat itu. Dan sebenarnya kejahatan itu yang diqadakan dia, maka iaitu kejahatannya, maka tiada dapat redha dengan kejahatan itu. Dan telah berkata para syuyukh kami, yang diqadakkan itu ada 4 bahagi. Yang pertama nikmat, yang kedua syiddah, itu bala, kesusahan, kepayahan, dan yang ketiga khair, kebaikan, yang keempat syar, kejahatan. Maka nikmat itu wajib redha padanya dengan qada dan qadi dan maqdi. Wallahu a'lam. Ini dia nak masuk lah ni. Dia akan huraikan satu-satu. Macam mana cara kita nak redha qada tentang bala. Macam mana nak redha qada bentuk nikmat. Qada bentuk khair, taat. Qada bentuk maksiat. Macam mana cara nak redha tu? Dia akan explain dengan lebih terperinci pada kelas yang akan datang, insya-Allah taala. Mudah-mudahan apa yang setakat disampaikan ini difahami baik-baik. Ada dia ilmu ni dia sikit-sikit, banyak-banyak tak faham dia. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi ilmi qulubana wasta'mil asrarana washghal bi ni'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.